Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ulang kaji secara ringkas dan pantas tajuk Al-Kafalah iaitu jaminan. Okey, Al-Kafalah berbeza dengan akad-akad yang lain seperti Al-Bay', Al-Ijarah, Al-I'arah. Berbeza dari sudut pihak. Kalau Ijarah, I'arah memerlukan dua pihak, manakala Al-Kafalah kita ada tiga pihak di sini. Sebagai contoh, katalah Razik ingin meminjam wang daripada bank. Maka bank kata boleh, tapi dengan syarat awak kena datangkan satu penjamin. Kita letaklah Atif sebagai penjamin. So, di sini kita nampak secara asasnya Al-Kafalah memerlukan tiga pihak, iaitu Razik tadi sebagai Al-Asil. Okey, iaitu ataupun Al-Makfulu Anhu. Kenapa diletakkan Al-Asil? Kerana dia adalah orang yang asal meminjam duit, bukannya Atif tadi. Atif hanyalah secondary ataupun orang yang kedua sekiranya Razik tidak dapat melunaskan hutang tadi. Bermakna kalau Razik tak boleh, maka bank akan cari Atif sebagai penjamin ataupun kita sebut sebagai Al-Kafil. Bank pula berperanan sebagai orang yang memberi hutang ataupun kita sebut sebagai al-makfulun lahu. Okey, dari sudut syarat, kalau kita lihat al-kafil kita lihat yang pertama al-kafil, dia hanya satu saja iaitu ahlan litabarru'. Dia mestilah orang yang layak. Kemudian yang kedua al-makfulun lahu, dia mestilah dikenali oleh al-kafil. Kenapa mereka berdua perlu saling kenal mengenali? Ini kerana apabila Razik tidak boleh bayar, maka Atif dia tahu siapa yang dia perlu bayar, iaitu bank. Bank pula perlu tahu siapa yang akan bayarkan untuk Razik. Maka mereka berdua perlulah saling kenal mengenali secara betul, secara detail. Bukan hanya setakat tahu nama sahaja. Supaya apa? Supaya wang yang akan dituntut diketahui siapa yang akan dibayar dan siapa yang akan dituntut. Okey, kemudian kita pergi yang ketiga iaitu Al-Asil tadi, iaitu Razik. Mestilah hutang yang diminta tadi hak ataupun hutang tadi untuk Razik. Bukannya dia minta hutang tetapi yang hutangnya adalah orang lain. Okey, yang kedua adalah redha. Redha di sini bermaksud akad al-kafalah ni tidak perlu ataupun tidak memerlukan persetujuan daripada Razik. Ini bermaksud sekiranya Atif deal dengan bank secara tersembunyi tanpa pengetahuan Razik, maka akad al-kafalah tetap masih boleh berjalan. Okey. Yang keempat iaitu makfulun bihi. Makfulun bihi yang pertama melibatkan al-kafil, iaitu yang pertama adalah melibatkan al-makfulun lahu. Bermaksud hutang tadi mestilah daripada bank. Bukan bank ambil duit orang lain bagi kepada Razik. Okey, yang kedua adalah melibatkan al-kafil, iaitu Atif, iaitu al-istifa. Kalau kamu lihat di sini al-istifa, maksudnya orang yang jamin tadi mestilah mampu untuk membayar hutang si peminjam, iaitu Razik. Dan yang ketiga, 4, 5 ni kamu hanya ingat lemak. Lam, mim, qaf. Apa itu lemak? Lam adalah laziman sahihan. Mim ma'luman, mestilah maklum. Qaf qabilan lit tabarru'. Okey, itu adalah syurutul makfulun bihi. Dan yang terakhir adalah as-sighah. As-sighah di sini kamu perlu membezakan dua istilah, iaitu al-iltizam dan juga at-tanjis. Apa bezanya? Seperti mana Ustaz cakap di dalam kelas, al-iltizam ni adalah satu sighah yang meyakinkan. Lazim. Kalau kita kata saya akan jamin awak, ataupun insya-Allah saya akan jamin awak, mungkin saya akan jamin awak, itu semua ghairul lazim, tidak ada iltizam di situ.
Okey, kemudian yang kedua, tanjis ni, kamu kena ingat tanjis, dia mesti berkenaan ataupun terikat dengan syarat dan juga waktu. Sekiranya awak berjaya periksa, saya akan jamin awak. Itu semua adamu tanjis. Tanjis adalah satu sirah yang tidak terikat dengan apa-apa syarat dan juga waktu. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.